Kita setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan Sugas di Angkasa. Silakan. Wah, untuk Abdullah, terima kasih Daun Keladi. Esok kita bersiaran lagi. Saya masih 2 kerat, belum upgrade lagi. Bercakap tentang upgrade ataupun naik taraf. Sebenarnya kita nak kaitkan juga dengan situasi sekarang lebih serius, iaitu bagaimana situasi pandemik ini, dalam setiap krisis itu ada peluang. Dan setiap masalah itu juga ada peluang, dan bagaimana banyak sebenarnya individu yang hebat yang mengambil situasi ini keluar daripada zon selesa kerjaya mereka, tukar kepada kejayaan seterusnya. Tetamu kita di studio ni sebenarnya, penawar dan juga para penonton, dulu terlibat dalam perniagaan lain. Tapi dalam situasi ini berkecimpung dalam perniagaan online dan sekarang juga masuk logistik lagi. Kita ingin tahu bagaimana transisi kerjaya itu dan bagaimana mengubah situasi ekonomi keluarga dan juga masyarakat bersama Tuan Al-Nazri Mashar dan juga Tuan Muhafiz Muhfuzi. Terima kasih kerana sudi bersama kami di studio. Awal-awal PKP dulu, macam mana dihadapi situasi yang macam alamak, apa kita nak buat lepas ni? Benda paling cabaran utama is business lah. Ya. Income. Source of income kita tak ada. Masa tu semua orang kena duduk rumah. So semua orang, bukan pada kita saja, but for semua orang kan. So tak ada income, kita duduk boleh hidup dengan duit wang simpanan. Macam kami orang biasa, bisnes yang biasa-biasa je, tak banyak simpanan. So sementara kita boleh, tapi towards the end tu semakin lama kan, simpanan pun makin kurang, jadi kita mula runsing lah. Ya. Tak tahu macam mana nak cari income untuk family, macam mana nak bawa makanan atas meja. Jadi runsing lah masa tu. That's why kita kena duduk fikir apa yang kita nak buat. Mencari inisiatif baharu untuk betul. kita mencari peluang baharu dalam tempoh pandemik ini. Mungkin boleh ceritakan apa antara latar belakang dari segi perniagaan sebelum ini dan dari mana datangnya idea untuk mengubah hala tuju perniagaan untuk selari dalam tempoh pandemik ini. Encik Hafiz. Okey, kalau personally lah saya sebenarnya sebelum pandemik ni menjadi satu isu besar kepada pendapatan saya buat bisnes macam more kepada freelance lah, freelance IT. Ya. Dan juga saya membantu adik saya dalam bisnes dia. Okey. Jadi apabila pandemik ni berlaku, bisnes adik saya tu terjejas dan juga sekaligus income saya juga terjejas. Saya punya kerja freelance pun berkurang. Maka saya terpaksa mencarilah idea-idea baru kan. Saya bila sekolah tutup, saya jual komputer. Banyak ibu bapa yang perlukan komputer untuk anak-anak buat kerja sekolah di rumah. Jadi saya cubalah providekan yang murah. Komputer yang murah, second hand yang saya repair dan sebagainya. Pada masa yang sama tu saya terpaksa juga cari sebab memang tak cukup kan. Memang tak cukup. Jadi Kebetulan saya dengan adik saya jumpa yang nasi kandar ni. Jadi kami peminat nasi kandar. Kami pergilah beli dengan Cik Nazri. Kemudian kami dapati ada potensi. Jadi kami tanyalah, boleh tak kami buka satu point tempat lain. Maksudnya macam collection point tu asalnya bermula di Bukit Jelutong dan saya minta untuk buka di Putrajaya. Dan akhirnya benda tu meletup. Ramai orang yang sebenarnya berminat juga dan dengan kekangan pergerakan pun kita ramai orang yang tak nak keluar dan tak nak pergi jauh. Jadi, benda tu nampaknya berkembanglah. Dalam situasi macam tu, pernah juga dilaporkan pasal sampai 600,000 sebab online shopping begitu berkembang sekali. Peluang itu dilihat untuk industri yang Encik Nazri sendiri ceburi bagaimana? Dia macam ni, at the time of MCO tu, kita dah tak nampak apa nak buat. Ya. So, jadi masa kita tengok yang paling banyak pekerjaan yang paling senang orang buat is dia naik motor, dia buat delivery service. Ya. Because kat Malaysia ni ada beberapa syarikat yang buat tu kan. Jadi I cuba buat juga. Tapi dalam buat tu dia terlalu banyak saingan sebab banyak delivery boy yang keluar semua boleh cari makan. Cuma kita duduk, kita fikir kita nak buat lebih satu benda yang inovatif. Kita nak buat something yang lebih besar, lebih jauh. Jadi saya pakai syarikat saya yang saya ada syarikat sendiri. Saya pergi ke balai polis. Saya mintakan kebenaran untuk saya bergerak keluar. Disebabkan atas dasar ekonomi lah, bekerja lah. Jadi saya diberi kebenaran. And then kita mula buat, saya buat trip saya pergi minta order pada kawan-kawan yang terdekat, saudara mara. Kata, you all tak boleh keluar.
So kita nak beli makanan. Dekat mana you nak beli? Kita nak beli dekat Penang. You all nak tak? Oh boleh, kita dah berapa bulan dah tak boleh balik Penang ni. Kita dah tak boleh bergerak. Oh, okey. Dia semua dia kirim. Jadi dia daripada kita bermulanya kawan-kawan yang saudara mara, dia spread lah. Bila kita create satu WhatsApp group, so dia orang berbincang sama dia orang invite kawan yang baru masuk. Jadi benda tu dia secara spontan dia berkembang. Pandemik COVID-19 ini kita sedia maklumlah memberi impak yang cukup besar kepada semua sektor, semua perniagaan, dan sudah pastinya pihak kerajaan juga banyak membantu para usahawan-usahawan di luar sana. Bagaimana pakej-pakej yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti pakej Prihatin PKS dan Penjana dalam membantu mengembangkan perniagaan dalam tempoh pandemik ini? Membantu tak logistik? Pada saya nampak memang membantulah. Ada juga adik rakan-rakan saya dan adik-beradik saya juga sendiri yang dia orang apply untuk bantuan-bantuan yang ada ni. Of course bukan semualah yang dia boleh apply kan sebab kelayakan tu bergantung. Tetapi saya nampak memang membantulah daripada segi untuk perusahaan kecil dan sederhana memang membantu. Apa yang kerajaan provide tu membantu. Cuma yang saya nampak juga ialah disebabkan syarat-syarat tu ada juga yang terlepas, tercicir. Contohnya kalau dia bisnes kecil-kecilan yang memang dia tak daftar SSM kan, dia jual tepi jalan. Yang tu memang susahlah untuk dia orang nak dapat bantuan yang spesifik untuk PKS. Pandangan Cik Nazri sendiri, pengalaman sendiri dengan staf-staf semua dengan saiz organisasi sekarang? Yang sekarang? Ya. Okey, kita bermula kecil dan sampai sekarang kita masih kecil because saya consider saya letak kita ni masih yang baru. Kita bukan big time yang bisnes yang lama baru buat. So pasal saya bisnes dulu lain. Kita ada travel agency pelancongan memang totally different dengan apa yang saya buat sekarang ni. Betul. So dalam masa buat benda ni kita belajar sama-sama and also I ada staff bukan staff lah, kira kita punya partners yang mana menolong kita sekali macam Cik Muhafiz ni. So jadi kita brainstorm sendiri, kita duduk kita fikir sendiri macam mana kita nak buat. Kalau kita ada masalah kita duduk kita bincang macam mana kita nak resolve masalah tu. So far alhamdulillah semua okey. Dalam situasi sekarang ini di sebalik cabaran pandemik COVID-19 ada hikmah yang tersendiri wujud daripada perkara ini, iaitu sistem digitalisasi dalam perniagaan berlaku dengan cukup pantas. Ianya membolehkan masyarakat kita dan juga mewujudkan ramai usahawan digital sekarang ini. Bagaimana melihat platform digital ini dalam membantu untuk memasarkan perniagaan dan juga capaian yang lebih meluas kepada pengguna? Tanya orang IT. Orang IT dulu. Macam ni, sistem yang kami pakai sekarang ni memang fully online lah. Kita ada website nasikandaonline.com. Semua order, semua menu dan apa segala information tentang location yang mana ni semua ada di dalam website. Bagaimana website ni membantu? Sebenarnya dia memudahkan orang. Dia tak perlu pergi bayar di nak cash in, bank in ke apa semua dan sebagainya. Jadi macam mana saya nak kata? Memang memudahkanlah. Sebenarnya digital platform is the best thing yang membantu di dalam business, especially masa COVID ni. Kami juga gunakan platform instant messaging, WhatsApp dan sebagainya untuk sebarkan maklumat dan mencari pelanggan baru semua, dan dia orang akan join grup kami dan dia orang akan pergi ke website. Semua mudah. All over the world pun, di seluruh dunia pun memang kita nampak bisnes melalui online ni yang membantu dalam suasana COVID sekarang. Dalam apa yang disebutkan dari segi aspek positif tu, apa cabaran menguruskan perniagaan dalam situasi sekarang? So far bagi kami tak ada cabaran. Cuma cabaran ialah satulah, semua orang tahu kita keluar kita sendiri pun takut. Because of COVID kan. Jadi kita kena pastikan yang kami sendiri yang kena berjaga-jaga 24 jam. Bila kita start kereta nak keluar rumah tu untuk selesaikan tugas-tugasan kita tu, memang kita orang sentiasa sebenarnya dalam ketakutan. Maksudnya baguslah dalam ketakutan tu, maknanya kita still remember. Berjaga-jaga all the time. Lepas tu cuma bila kita dah viral, kita punya orders masuk terlalu banyak juga customer kita yang kecewa sebab kita kena control kita punya orders. Kita tak boleh ambil semua. Jadi expansion? Akan expansion, but definitely dia akan makan masa lah.
Ya. Because kita bermula dengan duit poket sendiri. Ya, ya. You know, we start from zero. Kita start I pergi sendiri seorang-seorang. You know, jadi sebelum ada geng-geng yang lain yang ikut I dari belakang kan. Jadi I need time untuk kita pelan-pelan. Kita will grow slowly. Perlahan-lahan berkembang dan untuk merangka strategi perniagaan yang lebih realistik dengan keadaan semasa sekarang ini. Jadi apa antara matlamat jangka panjang untuk dalam perniagaan sekarang ini, dalam kita situasi semasa sekarang ini, apa antara harapan dan juga matlamat yang ingin dicapai? You mean untuk kita orang perniagaan? Bila kita dah buat benda ni, I dah nampak dah this is benda yang kita boleh buat. Because when it comes to makanan, macam orang tak boleh nak travel jauh-jauh. Macam kita kat KL saja, kita ada beberapa juta orang, especially yang daripada merata negeri yang duduk pindah kat sini kan. Jadi bila I buat bisnes ni, dia orang rasa senang. Dia orang nak makan, dia orang tak semestinya kena balik kampung dia orang yang akan makan kos yang banyak, kena bawa seluruh keluarga semua kan. Jadi dia sangat senang, mudah bagi dia orang. Dia orang buka website, dia orang order, dia orang dapat apa yang dia orang nak. Jadi kita juga bercita-cita, kita from small, kita nak grow, kita nak jadi logistik, for food logistik company. InsyaAllah kalau ada rezeki, pelan-pelan. InsyaAllah. Dalam juga situasi sekarang, kita dengar tadi Encik Hafiz sebut mula-mula buat IT, kemudian jual komputer. Perjalanan tu tidak semudah yang diinginkan pada awalnya. Apa yang boleh dikongsikan dengan para usahawan yang melalui situasi yang sama, dah ada bisnes lain tapi terpaksa bertukar? Sebab comfort zone ni satu yang sangat susah untuk kita keluar kadang-kadang. Zon selesa tu kadang-kadang nak meninggalkan satu yang kita dah biasa kan, nak mulakan satu yang baru tu bukan keberanian yang lain macam. Pengalaman yang boleh dikongsikan oleh Encik Hafiz sendiri kepada usahawan di luar sana yang masih lagi dalam transisi tersebut? Okey, basically apa yang saya boleh cuba sampaikanlah daripada pengalaman saya sendiri, pastikan kita istiqamah. Masa mula-mula saya mula NKR ni, untuk bawa balik ke Putrajaya tu, saya dapat 9 bungkus, 13 bungkus. Jadi runner fee tu saya dapat sikit je. Tak berbaloi pada masa tu. Dia kira macam tak berbaloi. Duit minyak pun tak cukup. Contohnya. Tapi saya bertahanlah sebab saya nampak, saya dah bagi tahu saya dah bagi tahu pada diri saya daripada awal, ini ada potensi. Maknanya bila benda tu ada potensi, kena istiqamah, kena bertahan. Bertahan, jangan cepat give up. Itu saja yang saya yang main lah. Yang paling utama ialah jangan cepat give up. Benda tu insya-Allah dia akan berkembang. Whatever, apa pun yang you dah plan, dah rancang untuk berkembang nanti, jangan stop tengah jalan, jangan berhenti tengah jalan. Dari 9 ke 13 ke berapa sekarang? Macam mana? Dari 9 ke 13. Putrajaya sekarang kita nak bagi tahu ke? Itulah. Cara kasarnya banyaklah, lebih kurang. Banyak kami sampai tahap stres untuk nak menguruskan. Wow. Mula-mula stres tak cukup, sekarang stres. Betul. Banyak sangat. Tak, no complaints. Benda ni rezeki kan. Servis yang baik, kita garanti akan dapat customer yang baik juga. Cuma kami punya pengaturan lah. Kalau daripada Encik Hafiz tadi, kata inspirasi dia ialah jangan berputus asa, istiqamah. Daripada Encik sendiri, apa kata inspirasi? Sama, memang sama. Kami peniaga kecil sendiri, tak makan gaji. Ada bisnes, ada duit. Tak ada bisnes, tak ada duit. Bila tak ada bisnes, duduk pening kepala. So, there's no way, kena buat. Kena buat. Usaha duduk fikir, buat cuba tak jadi, sampai jadi. Keyword kata kunci fikir tu Encik Nazri, sebab ada di antara kita yang begitu garah nak berniaga. Saya suka benda ni tapi tidak cukup preparation, tidak cukup persediaan. Berapa lama yang masa diambil untuk mengkaji sesuatu tu sebelum mencuba? Okey, masa MCO saya bawa motor delivery macam saya cerita tadi kan. Sambil bawa motor tu otak masih berjalan. Apa aku nak buat lepas ni? Takkan aku nak bawa motor je ni? Of course kita nak cuba upgrade diri kita kan. Bila ada keluarga lagi lah pressure lebih. Yes, betul. Apa nak buat ni? Fikir. Datanglah satu idea tu. Inilah dia. Saya cakap bila datang idea tu pun kita was-was juga. Cuba buat. Kita first run, pertama kali, 2 kali, 3 kali ambil order tu memang tak ada untung. Keluar macam Cik Hafiz tadi cakap lah. Kita buat kerja tak untung, keluar duit poket sendiri. Tapi kita tawakal. Janji tawakal dengan usaha. Ada tak dalam mana-mana fasa tersebut yang bila keluar duit sendiri, nombok kuantiti order tu pun tak berapa menggalakkan, macam am I doing the right thing? Betul ke saya? Exactly, betul. memang betul. Kita nak tanya balik dalam akan jadi macam tu. Jadi macam mana nak melalui situasi tu? Cekal. Kita just macam saya cakap lah, tawakal, usaha,
buat. Kita tahu masa tu pada masa tu kita rugi. Tapi I believe in myself. I cakap bisnes ni mesti boleh. Mesti boleh sebab it is very unique. And dia satu benda yang very tiring, yang penat untuk you buat. Bukan semua orang boleh buat. Ya. Kita dengar as very simple. Kata brother ni dia senang je, dia ambil order, dia pergi beli, dia bagi kat orang semua. Itu saja yang dia orang nampak. Ya. Especially for end user, dia akan nampak very simple. Macam kita kena travel. Bila travel kita kena tidur semalam dekat situ yang membabitkan kos. So, kita kena jumpa vendor, kita kena explain vendor. Kita tak boleh just beli makanan yang normal yang dia orang jual dekat orang. Ya. Kita kena arrange dengan dia orang untuk dia orang masak makanan yang baru supaya makanan tu tahan sebab perjalanan balik yang lama. Ya. So macam-macam benda yang kita kena arrange. Not as easy macam orang kata, senang pergi macam you pergi McDonald beli bungkus yang bawa balik. No. Tak. Betul Tak. tu. Kena original Penang punya. Dia bekerja belakang itu memang banyak. Betul. Kita kadang-kadang stres, kadang-kadang penat, tapi kita buat pasal kita suka dengan apa yang kita buat, yang kita ikhlas apa yang kita buat, insya-Allah semua okey. Dan kita tahu industri makan ni satu industri yang murni sebab beri makanan kepada orang. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan berkongsi cerita sebenar di sebalik perjalanan seorang usahawan ni. Dan seperti berkata Cik Hafiz juga Cik Nazri tadi, istiqamah, cekal dan sentiasa doa cari keberkatan sebaik mungkin. Selamat berjaya terus kepada dua, dan barangkali kita dapat jumpa lagi ke studio depan ni, cerita pasal trailer pula depan ni atas expansion perniagaan mereka. Nanti lepas ni kalau kita datang, kita bawa nasi kandar dekat you makan dekat sini. Alright. Dapat makan nasi kandar. Tak dapat nak pergi melancong ke Pulau Pinang, dapat makan nasi kandar pun jadilah. Yang pasti original. Baik. Jadi kita harapkan semoga perkongsian kita ni tadi dapat memberi inspirasi kepada penonton di luar sana, khususnya usahawan yang terjejas dalam situasi pandemik COVID-19. Dan jangan lupa kita dah sampai ke hujung rancangan sebenarnya ni. Tapi terus menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat bagi pihak penerbit kami pagi ini. Terus Nasir dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga minggu anda penuh produktif dan bermanfaat insya-Allah. Teruskan jaga keselamatan SOP anda dan kita jumpa lagi esok. Ya, betul. Terus ceria-ceria dan positif-positif selalu. Assalamualaikum. Bye. Sungguh indah pagi ini, oh ceria sanubari. Kita ada temu janji, jangan lupa hari ini. Aku tunggu di